Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hutang tentang hutang ibadat. Ibadat kalau ibadat puasa ia boleh digantikan digantikan dengan fidyah bagi orang-orang yang memang tak ada kemampuan lagi untuk berpuasa lah. Jadi orang ni boleh digantikan puasanya dengan fidyah. Contohnya uzur macam ayah ni kan dah memang orang kata dalam keadaan yang memang tidak ada harapan untuk boleh berpuasa. Contohnya orang kena sakit buah pinggang, dialisis dan sebagainya. Jadi orang-orang macam ni memang dalam agama maka orang begini tidak lagi perlu puasa ataupun tidak lagi disyariatkan kepadanya berpuasa, tapi hendaklah dia menggantikan setiap hari puasanya dengan fidyah. Okey, jadi tentang bab puasa tu selesailah, boleh digantikan dengan perkara lain. Baik, tentang bab solat tidak boleh digantikan dengan apa jua, tak boleh. Jadi solat ni maknanya memang seseorang itu perlu menanggungnya sampai hari kiamat lah. Jadi kalau dia tak solat dalam keadaan dia sudah uzur, walaupun macam mana keadaan dia sekalipun, solat itu tetap wajib, walaupun nyawa itu sudah sampai ke tahap halkum sekalipun, solat itu tetap wajib ditunaikan. Cumanya kalau keadaan seseorang itu dia dalam keadaan dia tidak sihat, kemudian akalnya hilang. Akalnya hilang ni perkara lain. Ada orang dia tak sihat, walaupun dia tak sihat macam mana pun akal dia masih waras. Walaupun dalam keadaan dia tak boleh bangun, dia lemah, hanya mata dia boleh bergerak kan, tapi dia masih waras, dia masih ingat kan, dia masih tahu ni waktu solat tu wajib solat. Adapun orang yang memang dalam keadaan uzur ditambah lagi dengan akal yang sudah tidak berapa waras, maksudnya sudah banyak lupa, tak ingat dan sebagainya, akalnya sudah hilang, ataupun kita katakan kadang-kadang menjadi budak-budak kan, kata dah tak boleh nak uruskan diri sendiri dan sebagainya, maka orang macam ni sudah gugur sembahyang dia. Jadi orang macam ni kita tak perlu risaulah. Jadi kita tak perlu risau tentang sembahyangnya yang ditinggalkan tu adakah menjadi dosa atas diri dia, tidak. Kerana syarat untuk solat itu di antaranya adalah berakal, baligh, berakal. Jadi orang-orang tua yang memang sudah tidak ada akalnya lagi, maka dia tidak solat pun tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat-solat itu bagaimana hukumnya? Hukumnya mengikut kepada pandangan alim ulama kita, maka solat itu tetap diberi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada zaman mudanya dia orang yang menunaikan solat. Jadi sebagai ganjaran untuk orang ini, walaupun dia sudah berumur, Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan dia pahala serupa dalam keadaan dia sihat. Yang tu disebutkan dalam Al-Quran, ada ayatnya, kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putus, yakni bagi orang yang dalam keadaan sakit tetap diberi pahala dalam keadaan dia sihat hari itu, tetap diberi pahala ketika mana dia sakit. Kerana apa? Kerana dia sudah berusaha payah menunaikan ibadah ketika mana dalam keadaan sihat hari itu. Baik. Jadi mengenai dengan kalau katalah dia dalam keadaan sihat hari itu banyak meninggalkan solat, dan hari ini dia sudah tua, dah tak mampu nak menunaikan solat, mungkin akalnya sudah hilang dan sebagainya, maka solat yang ditinggalkan pada zaman-zaman dia sihat hari itu, maka yang tu tidak boleh digantikan oleh siapa-siapa, yang tu tetap berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai anak ni, kita mengambil pengajaran, mengambil iktibar, dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah mengampunkan sekalian dosa dia lah. Sebab dalam keadaan sekarang dia dah tak ada akal kan. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ni, dia walau dalam keadaan dia sakit tapi dia masih ada akal waras, maknanya dia masih ada ingatan yang baik, walaupun dia terlantar baring gitu, dia kena wajib qada lah. Dia kena tahulah sembahyang-sembahyang mana yang dia tak solat tu, dia kena wajib qada, kena pesan kat dia, ayah dia tak solat-solat yang ayah tak tunaikan pada zaman muda-muda gitu, jadi ayah kena qada lah. Tapi kalau macam hari ni dia sudah tidak ada akal lagi, sedangkan dia ada meninggalkan solat-solat dia yang sebelum ini, maka tidak ada jalan lain lah melainkan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mengenai dengan kakak abang yang salafi dan sebagainya, yang tu perkara tu kita ialah kalau kita pandai berhujah, kita kena berhujah dengan mereka lah kan. Tetapi kalau kita rasa ialah kita mungkin tak mampu nak mengeluarkan dalil-dalil dan sebagainya, maka kita buat sahaja apa yang kita yakin. Maknanya kalau kita kata baca Quran di sebelah ayah kata mereka syirik, tak apa, kita baca juga, baca je. Maknanya jangan dihiraukan tentang kata-kata mereka, sebab mereka mengatakan perkara begitu kadang-kadang tidak ada dalilnya, ataupun dalil yang mereka pakai itu dalil yang tidak ada dalam syarak. Contohnya Nabi tak buat kan,
Nabi tak buat bukan dalil syarak. Dalil syarak ni maknanya Al-Quran dan hadis. Selagi mana tidak ada larangan Nabi daripada hadis ataupun tidak bercanggah dengan dalil yang qat'i ataupun masih ada dalil yang umum tentang perbuatan kita itu, maka hukumnya tetap diperbolehkan dalam agama. Itu kalau kita nak bahas dari segi istidlal mengambil dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik, jadi kalau kita rasa tak nak bergaduh kan, kita tak nak orang kata menambahkan kekeliruan dan sebagainya. Jadi kita tak semestinya baca Quran mesti di sebelah ayah kita. Maknanya kita boleh melakukan perkara tersebut di rumah kita dengan niat kita menyampaikan Al-Quran itu kepada ayah kita. Begitulah. Ataupun kalau esok nak buat tahlil kan, kakak tak bagi buat tahlil syirik katanya dan sebagainya, maka kita buat tahlil di rumah kita, tak apa. Jangan bagi tahu dia. Jangan bagi tahu dia kita buat tahlil. Kita tak nak berlaku pergaduhan. Kita boleh berhujah kan kalau dia tak puas hati dengan kita kan. Kita maknanya boleh berbincang ataupun muzakarah untuk mendapatkan jawapan dari segi sudut agama. Tapi kalau kita tak mampu, tak apalah, kita laksanakan juga perkara-perkara tersebut dengan jalan kita tidak melakukan di hadapan mereka lah. Dan mereka tu surah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang mak ayah kita yang mungkin orang kata terasa dengan kita dan sebagainya itu, yang tu agaklah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Dan ujian itu bukanlah baru hari ini nak berlaku, bahkan ujian itu sudah dikehendaki oleh Allah sejak azali lagi, untuk menguji kita. Memang sudah tertulis kita akan diuji oleh Allah di kehidupan dunia ni dengan mak ayah kita mungkin akan terasa hati dengan kita dan sebagainya. Maka tak apalah, itu ujian, kita sabar dan kita berdoa sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita berfikiran positif, fikiran yang baik dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah segala-galanya itu ada hikmahnya dan Allah nak mengangkat martabat kita sebagai hamba-Nya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, itu sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.